Okey, Assalamualaikum dan selamat tengah hari semua. Um, 4 orang sahaja hari ini, tidak apalah. Okey, okey, hari ini kita akan masuk kelas matematik tingkatan 1 untuk kelas 1 Fleming B. Okey, tidak apa, walaupun kamu ada 4 orang, ada juga yang mesej cikgu tidak dapat join atas masalah-masalah tertentu lah. Okay, so kita akan tetap meneruskan perjuangan. Okay, um, dan okay, so kita start. Okay, cikgu akan share screen. Okay, macam biasa. Okay, whiteboard. Cikgu sudah ada whiteboard rasanya tadi. Okay. Okay, so hari ini kita akan settlekan untuk bab 5. So cikgu akan imbas kembali apa yang ada dalam bab 5 ni, iaitu algebra expression atau ungkapan algebra. Okay, so basically yang dalam kamu punya buku kerja ni dia memang sangat padat soalan. Okay, jadi kamu perlu fahamkan apa arahan soalan yang dia mahu. Okay, untuk bab 5 algebra expression, kamu perlu tahu apa itu algebra expression. Okay, atau ungkapan algebra. Ungkapan algebra dia mesti ada begini, ada X atau ada ada nombor dengan huruf. Dia jadi macam ni lah. Ini adalah one set algebra expression. Okay, 2x plus y, 5 plus z over y. Okay. Okay, so dalam soalan selalu dia akan tanya, find the value expression if given value x and y atau x, y, z or z, okay, value n, okay. Okay, sekiranya kamu diberikan soalan given value XY, so kamu akan diberi arahan. Okay, soalan dia mesti find the value. Okay, find the value expression. Okay, ini soalan yang kita ulang sahaja sebenarnya. Okay, given, kamu kena ikut soalan lah. Okay, given x equal to 4, y equal to -2, and z equal to 3. So find the value expression. Follow. Okay, mengikut contoh nilai. Okay, soalan 5. Okay, kalau dalam buku kerja kamu yang ini cikgu belum bincang lagi kan. Okay, page 50 ya. Okay, page 50. Okay, page 50. Okay, question 3. Okay. Question 3. Question 5. Itu yang baru masuk. Okay, question 5. Okay, so yang baru masuk, okay, hari ini cikgu akan imbas kembali apa yang kita belajar dalam bab 5, iaitu algebra expression atau ungkapan algebra. Okay, so ini adalah soalan-soalan yang selalu akan ditanya. Okay, dan kamu perlu tahu arahan soalan. Apa arahan soalan, apa yang dia mahu. Okay, untuk soalan 5, okay, kamu boleh tengok buku kerja kamu, page 50, question 5. Okay, 7 plus 12 over y minus 3x z. Okay, so soalan dia find the value. Cari
nilai. Okay, nilai ini. Okay, nilai ungkapan atau nilai expression. Find the value of expression. Okay. If given x equal to 4, y equal to -2 and z equal to 3. So kamu just masukkan sahaja dalam ni. Okay, ini adalah pendarapan. Okay, so 7 plus 12. Okay, kalau ada bahagi over y. Y is -2. Okay, minus 3. Okay, 3xz ni maksudnya 3 times x times z. Okay, so kamu jangan lupa letak yang ini. X is 4. Tutup kurungan. Okay, lepas tu z 3. Okay, so jawapan dia, ya siapa tu? Ada yang buka voice? Okay, 7. Bolehlah sini. Okay, 7. Okay. So sekarang negatif di sini. 12 over -2. Okay, kamu boleh tekan calculator sahaja. Okay, 12 divided by -2. So kamu akan dapat -6. Okay, so 7 minus 6. Okay, sebab dia kamu jumpa negatif. Then, okay, minus 3 times 4 times 3. Okay, so kamu kira lah. 3 times 4 times 3. So kamu akan dapat 36. Okay. Then kamu tekan lagi calculator. 7 times 6 times 36. So kamu akan dapat negatif 35. Ini dia soalan dia sangat-sangat senang. Okay, yang penting find the value expression if given yang ini. Okay, kalau diberikan yang ini kamu cuma masukkan sahaja. Okay, dan kamu jangan lupa kalau ada 3x z, dia maksudnya 3 times x times z. Okay, hari tu cikgu ada nampak kawan kamu dia letak 3 bracket 4 3. So dia akan jadi nilai yang besar lah. 3 times 43 lah kan. Okay, so dia akan jadi begini. Okay, ini mewakili 3 times 4 times 3. Okay. Okay. Okay, untuk soalan yang kedua, kamu disuruh atau arahan kenal pasti expression. Kenal pasti expression. Okay, kenal pasti expression. Okay, kalau kamu kenal pasti expression maksudnya kamu cuma kalau diberi 2x plus 3 minus 1. Okay, so kamu di dalam soalan kenal pasti sahaja. Bukan dia suruh kamu mengira atau mencari nilai. Kamu identify the expression. Okay, expression tu maksudnya kamu dash yang ini. Okay, operasi ni kamu dash. So ini adalah jawapan dia. Kamu tukar kepada koma. Okay, x 3, y. Okay, ini adalah soalan page 51, question A. Dia sangat-sangat senang. Okay, kalau dia suruh kamu kenal pasti saja. Dia tidak suruh kamu kira. Mana dapat kamu kira kan? Okay, kecuali dia bagi soalan yang macam ni. Kalau ada soalan given. Okay, yang ni baru kamu dapat kira. Kalau macam ni, kamu tidak boleh kira apa-apa. Okay,
Kamu tidak boleh mengira. Okay. So, kena pasti kamu cuma letak macam ni saja. Kamu tidak perlu keluarkan operasi. Kamu dash dia atau cancel lah. Tolak dia, masukkan koma sahaja. Okay. Okay, untuk soalan seterusnya. Okay, sebutan serupa atau like terms. Okay. Okay, apa yang dimaksudkan dengan like terms? Like terms. Sini like terms dan unlike. Okay, like terms and unlike terms. Okay, alright. So, like terms and unlike terms. Maksudnya, contohnya kamu disuruh arahan kenal pasti. Boleh juga, okay. Kenal pasti mana satu like terms dan mana satu unlike terms. Okay, kalau like terms, kamu mesti sama dia punya huruf. Okay, contohnya 2p square, okay, dengan negatif 10p square. Okay, ini adalah like terms. Okay, kalau unlike terms, 2p square, okay, dengan negatif 10p. Ini adalah unlike terms. Okay, kamu kena tengok juga dia square atau tidak. Okay, yang ini yang selalunya soalan dia bagi kamu confusing, confused. Okay. Okay, ada lagi yang masuk. Okay, so ini adalah like terms and unlike terms. Okay, kalau like terms dia mesti sama sebiji dia punya di sini. Okay, dia punya ungkapan. Okay, kalau unlike terms, okay, 2p(r) square negative 10p square r. Ini juga unlike terms, okay? Sebab dia tidak sama. Kalau yang satu ni 2p r square, r yang square kan, p cuma satu. Tapi kalau yang satu lagi p square, p yang square, r tidak, dia satu. So dia juga adalah unlike term kecuali, okay, macam like term p r square, so negatif 10, negatif 10 p r square juga. Okay, itu yang dimaksudkan dengan like terms and unlike terms. Okay, ini adalah soalan question C. Okay, page 51C. Okay, so now, okay, kamu boleh tengok page 52. Okay, okay, untuk 52 pula, okay, soalan arahan dia suruh kamu simplify atau permudahkan, okay, setiap yang berikut. Okay, okay, simplify. Simplify. Okay, dia suruh kamu simplify algebra expression. Cikgu letak AE je lah. Okay, algebra expression. Okay, so soalan dia memang akan letak mana soalan? Okay, soalan 4. Question 4. Okay, question 4. 5 mn plus 1
Okay. Tutup kurungan. Minus 6H. Minus 2mn plus negatif, sinilah, negatif 10. Alamak, tidak dapat. Okay, plus negatif 10 plus 4H. Okay. Okay, apa yang kamu perlu pemudahkan maksudnya, okay, kamu juga boleh tengok soalan dia. Okay, soalan yang ini, algebra expression yang diberikan. Kamu lihat di sini kan, 5mn, sini pun ada. Di H sini pun ada. Maksudnya kamu kena gabungkan atau permudahkan dia lagi atau kecilkan dia lagi kepada mn tu expression mn tu satu sahaja. Okay, dengan H satu sahaja. Kamu tidak perlu macam di sini dia sangat banyak, ada dua. Okay, mn sini pun ada. So maksudnya kamu perlu permudahkan lagi ataupun kecilkan lagi, pendekkan lagi. Soalan ni dia sangat panjang sampai cikgu letak di bawah ni kan. So apa ni soalan dia mahu kamu pendekkan sahaja soalan dia. Okay. Macam mana kamu perlu? Ya, kejap. Kamu perlu keluarkan 5mn plus 1 minus 6h minus 2mn. Okay, di sini plus kan, tapi kamu ada negatif. Bila positif jumpa negatif, kamu akan jadi negatif 10 plus 4h. Okay, ada sesiapa yang buka voice? Ada soalan, pertanyaan? Okay, kalau tidak ada, boleh tutup voice . Okay. 5mn, so kamu perlu, ya siapa yang buka voice? Nurhana, boleh tutup voice? Kasih mute kamu punya voice. Okay, 5mn, so kamu kena cari pasangan dia. Okay, letak pasangan dia bersama-sama supaya senang kamu kira. Okay, so 5mn okay, minus 2mn. And then lepas tu okay, kamu buat yang ini plus okay, negatif 6h. Okay, yang ini plus 4h. Okay, then kamu cari pasangan yang nombor sahaja. Plus 1 minus 10. So kamu akan dapat jawapan 5mn minus 2mn dapat berapa? 3mn. Okey, kalau yang kamu lihat di sini kan, negatif jumpa negatif. Sini adalah positif. Okey. Okey, ini. Okey. Okay, so 7mn plus 2mn akan dapat 7mn. Okay, kalau negatif 6 plus 4, kamu akan dapat negatif 2h. Okay, 1 minus 10, kamu akan dapat negatif 9. Okay. So, kamu akan dapat 7mn minus 2h minus 9. Okay.
Okay, ini jangan lupa. Okay, negatif dia berjumpa dengan negatif, so akan dapat positif. Okay. Okay, so itu soalan bagaimana kamu permudahkan. Okay, kalau ada soalan macam ni sahaja dia bagi, kamu sudah tahu untuk memendekkan lagi soalan tersebut. Okay, meringkaskan. Okay, untuk soalan okay, sama juga macam soalan B. Okay, kamu permudahkan. Okay, yang itu cikgu rasa tidak ada masalah lah. Sangat senang yang B. HK times HK times HK. Contohnya lah ada 3. Okay, so jawapan dia kamu perlu buat kurungan HK power of 3. Okay. Okay, yang ini B. Okay, question B. Page 52. Okay, iaitu sangat senang. Okay, cikgu rasa yang tu tiada masalah. Page 52C. C pun sama juga. Okay. Okay, macam cikgu bagi tahu hari tu. Okay, kalau A, B, okay, dia bersamaan dengan A times B. Kalau 3M N, dia bersamaan dengan 3 times M times N. Okay, so kalau tambah, okay, contoh A tambah A tambah B. Okay, so kamu tidak akan boleh buat A, B. Okay, ini A, kalau A tambah B, dia still lagi A tambah B. Kamu tidak boleh kira. Okay, kalau A darab B, baru kamu boleh jadi dia sebagai AB. Kalau A plus B equal to still A plus B. Okay. Alright. Okay, untuk page 53. Okay. Banyak kali sudah cikgu ulang ni. Okay, cari hasil darab. Okay. Okay, kalau page 53 dia berkaitan dengan cari hasil darab dan bahagi. Okay, dalam algebra expression. Okay. Maksudnya kamu permudahkan juga. Kamu permudahkan. Okay, sama juga macam yang soalan yang ini. Okay, kamu permudahkan ni untuk operasi tambah tolak. Okay, yang ini permudahkan untuk hasil darab. Okay. Okay, macam soalan A, question 3. Okay, bagi question 3 lah. Okay, untuk cari hasil darab, kamu perlu, okay, letak soalan dulu. 12CD square times 3/4 D power of 3 E power of E square. E square. Okay, so kalau kamu jumpa pendarapan, okay, cari hasil darab, okay, kamu perlu buat yang macam ni. Okay, kalau 3mn, kamu kena 3 times m times n. Okay, kamu perlu panjangkan dulu. Okay, keluarkan semua satu-satu. Okay, 12 times C times D. Okay, D 2 kali kan? So times D times 3
3/4, okay, times D 3 kali, D, okay, times T times T times E times E. Okay, so dia sangat panjang lah. Okay. So apa yang perlu kamu buat? Kamu perlu kira yang ini dulu. Okay, yang nombor. Okay, yang macam tadi, yang ini, kamu kira juga yang nombor bersama dengan expression MN ni. Okay, kamu cari pasangan dia. Yang ini pun, okay, kamu kira nombor ni dulu. Okay, 12 times 3/4. Okay. Okay, dapat berapa? Okay, 12 times 3/4. Okay. Tidak perlulah cikgu tulis nanti buang masa. Okay. Alright. So 12 times 3/4. Okay, kamu boleh tekan calculator. 12 times 3/4. Okay, kamu akan dapat 9. Okay. Tekan calculator. Okay. Boleh juga kamu guna okay, kalau sesiapa yang tidak ada calculator saintifik kan, kamu boleh kira 12 times 3 dan baru kamu bahagi 4. Sama juga kamu akan dapat 9. Okay, kamu akan dapat 9 atau 9. Okay. Then C. Okay. Lepas tu kamu kiralah C dulu, kena ikut urutan C, D, E. Okay. C ada berapa? Okay, 1. Okay, so 1 lah. Okay, dia single. Okay. Okay, D 1, 2, 3, 4, 5. So D ada 5. So D power of 5. Then E. Okay, E tidak ada sini. 1, 2. So E square. Okay, so ini adalah jawapan dia. Ini cara untuk kamu mengira, cari hasil darab. Okay, tadi kamu sudah cari hasil tambah tolak ataupun permudahkan. Okay. Yang ini pula kamu cari hasil darab. So kamu perlu keluarkan semua dahulu supaya senang kamu meringkaskan. Okay. Atau lagi memendekkan. Okay. Sebab kalau pendarapan kamu boleh temukan macam cikgu bagi tahu tadi di sini. Okay, kalau darab boleh bertemu tetapi kalau tambah tidak boleh. Sebab itulah di sini dia akan jadi macam ni. Sebab kalau tambah dengan tolak kamu tidak dapat kira dia. Okay, 7mn tolak 2h. Kamu memang tidak boleh buat apa-apa. Kecuali 7mn tolak 2mn. Okay, so itu baru kamu boleh tolakkan dia. Okay, tetapi berbeza pula dengan darab. Kalau pendarapan kamu boleh kira. So dia akan jadi macam ni lah. Okay. Sebab itulah di sini dia akan berjumpa. Ini maksud dia 9 times C times D times D. Macam itulah. Okay. So dia sebenarnya macam ni. Okay, yang beginilah. So kamu boleh pendekkan dia jadi macam ni. Okay. Okay, kita tengok pula macam mana mahu cari hasil bahagi. Okay, tadi kita sudah cari hasil darab. Sekarang kita cari hasil bahagi. Okay. Okay. So, kita cari hasil bahagi
Sekejap ah. Okey. Okey. Untuk mencari hasil bahagi, okey, kita try buat soalan. Okey, soalan 3. Okey. Okey, untuk cari hasil bahagi. Tadi kamu sudah buat macam mana untuk mempermudahkan apabila ada algebra expression operasi tambah tolak. Okey, lepas tu kamu sudah belajar macam mana untuk mencari hasil darab, okey, atau permudahkan hasil darab dalam algebra expression. So sekarang cari hasil bahagi. Okey. Soalan 3. Okay, 10 P Q power of 4 R. Okay. Divided negatif kurungan negatif 4 P square Q. Okay. So, apa yang perlu kamu buat? Okay, sama juga macam pendarapan tadi, kamu kena keluarkan semua. Okay. So, 10 times P times Q 4 kali. So, kamu kena 4 kali lah. 1, 2, 3, 4. Times R. Ada yang baru masuk. Okay. So, okay, yang baru masuk, sekarang kita bincang page 53. Okay. 53 question B. Okay. So, cari hasil bahagi. Okay. So, kamu perlu keluarkanlah R. Okay. 10 P times P. Kalau Q 4 kali lah. 1, 2, 3, 4. Dan R. Okay, single. Then bahagi. Okay. Buat macam ni. Okay. Then negative 4. P 2 kali. So, negative 4 times P times P times Q. Okay. Right. So, ini adalah cara kamu mencari hasil bahagi. Okay, kamu keluarkan semua. Okay, kalau ada P power of 4 atau P square, kamu perlu keluarkan jadi begini. Panjanglah. Kamu kasih panjang dulu supaya senang kamu mengira. Okay. So, 10 over atau 10 divided by negative 4. Okay, kamu boleh guna calculator kalau kamu tidak pasti. So, kamu guna calculator. Okay, 10 divided by negative 4. Okay. Okay, ataupun paling senang kamu guna negatif 4. Kamu guna pendarapan. Yang ini kamu tidak boleh guna calculator. Disebabkan kalau kamu guna calculator, kamu akan dapat point. So, apa yang kamu perlu buat sekiranya kamu kira, kamu dapat point. So kalau kamu kira 10 bahagi negatif 4, kamu akan dapat negatif 2.5. So apa yang kamu perlu buat? Kamu kena kira menggunakan pendarapan. Kita guna sifir 2. 2 times 2, kamu akan dapat 4. So di sini 2 lah. 2 times 5, kamu akan dapat 10. Jadi kamu sudah dapat, kita letak. Kamu sudah dapat 5 sini. Macam kecil pula ruang dia.
sinilah cuba. Okay. Okay, 5 sudah ada. Okay. Negatif tidak ada kan di atas. So masih lagi kamu guna negatif 2. Okay. Okay, negatif 2 kamu akan letak di sini. Okay. Alright. So, okay, kita tengok yang P. P ada berapa? P ada 2. Okay. Jadi kita lihat di atas ada berapa. Okay, kalau tengok di atas ada 1 P. Okay, maksudnya kamu cuma boleh cancel 1 sahaja di bawah. Okay, so ada lagi P. Okay. Ada 1 P. Alright. Okay. So, okay, P ni kamu sudah masukkan di sebelah sini. Okay, Q. Okay, kalau tengok di atas Q sangat banyak. Okay, so kamu kalau di bawah ada 1 Q, maksudnya kamu kena cancel 1. So, kamu akan dapat Q masih ada 3. Power of 3 dan R pun tidak ada di bawah. So, ini adalah jawapan dia. Okay. Okay, so ini cara untuk kamu mencari hasil bahagi. Okay, kita tengok pula soalan page 54. Okay, okay, yang 54 ni, okay, cikgu akan bagi 1 ke 2 contoh dan ini akan jadi homework kamu lah. Okay, right. Okay, yang ini soalan ni kamu dibagi gabungan. Sebenarnya gabungan antara cari hasil darab dan bahagi. Di sini kamu soalan yang digabungkan. Okay, so soalan dia simplify. Macam tadi, okay, yang simplify, yang ini, mana sudah? Okay, ini simplify, dia gabungkan operasi tambah dan tolak. Okay, so sekarang simplify, okay, dia soalan ini menggabungkan pendarapan dan bahagi. Okay, okay, sebagai contoh, okay, contoh yang ada dalam buku kerja kamu. Okay, 4AB 4AB times BC square divided, okay, bracket negative AB ABC power of 3. Okay, dia sama juga macam dia adalah gabungan daripada, okay, dia adalah gabungan daripada hasil darab dan bahagi. Dia lebih kurang yang inilah sebenarnya. Okay. Okay, so simplify ABC. Okay, C power of 3. Okay, so apa yang kamu perlu buat sama juga, kamu perlu keluarkan satu-satu. Okay, 4 times A times B times B times C. Okay, so 4 di sini AB, B, C 2 kali. Okay, dan bahagi sama je lah, kamu garis. Okay, negatif A. Kenapa sudah? Okay, kejap. Okay, negatif A times A, okay, times B, C 3 kali. Times C, times C, times C. Okay, right.
Aduh, singit sangat kan. Okay. Right. So, apa yang perlu kamu buat? Kamu kena kira lah. Okay. Okay, kamu boleh kira guna calculator. Okay, kalau pakai point baru kamu guna apa ni? Sifir. Kamu guna sifir. So, 4 divided by negative 8. Okay, kamu akan dapat point. Negative 0.5. Okay. So, apa yang perlu kamu buat? Paling senang kamu guna sifir lah. Okay. Sifir 4. Okay, sebab ini di bawah kita boleh kira juga. Okay. Okay, kalau kamu guna calculator, kamu akan dapat negatif 0.5 atau negatif 1/2. Okay. So, dia sebenarnya soalan dia samalah. Okay. 4 darab 1, 4. 4 darab 2, 8. Okay. So, di atas 1. Okay. Kalau 1 kamu tidak perlu letak lagi nombor 1. Okay. Jadi kamu akan dapat macam inilah. Okay. So di bawah kamu akan dapat negatif. Okay. Negatif ni kamu akan letak di atas. Okay. So di bawah, di atas 1. So kamu tidak perlu lagi letak. Okay. 2, kamu perlu letaklah 2. Then, okay, C. Okay, C, A. Okay, ini adalah A. Kita tengok di atas, ada A ke tidak? Ada kan? So, kamu cancel. So, A sudah habis. B pula. Okay, kita tengok di sini. B, ada B ke tidak? Okay, B ada 1. So, kamu boleh cancel 1. Maksudnya B ada lagi 1. Okay. Okay, kita tengok C. Di bawah. C di bawah ada 3. So, C cancel. Ini pun cancel. Maksudnya sekarang soalan, jawapan. So, kamu ada 1 B dengan 2 C. Okay. Tetapi B ni dia sudah mewakili 1 B. Okay, jadi kamu tidak perlu letak lagi nombor 1. Okay, B tu adalah mewakili 1 B. Okay, jawapan dia yang inilah. Okay, kita try lagi buat satu soalan. Okay, soalan. Okay, cikgu guna soalan 7. Okay, so maksudnya kamu jawab soalan 1 sampai 6. Okay, so soalan 7. Okay, 10 M N square N P times negative 2 N square P over negative 5 M N P. Okay, macam biasa kamu perlu keluarkan semua. Okay, 10 times M 2 kali times N times P. Dia singit sudah. Okay. Lepas tu times negative 2 times N times P. Okay. Then kamu okay, kamu garis. Maksudnya ini bahagilah. Okay. Alright. So negative 5 times M times N. Okay, times N times P. Okay. Alright. Okay, so sekarang
apa yang kamu perlu buat. Yang 10 dengan negative 5 kamu perlu kiralah. Boleh guna calculator. 10 over negative 5. So kamu akan dapat negative 2. Ataupun guna sifir 5. 5 times 1, 5 times 2. Kamu akan dapat 10. So apa yang kamu perlu buat? Siap-siap garis. 2. Di sini kamu sudah dapat number 2. Sekarang kamu boleh macam soalan hasil darab tadi, kamu kena letak 2 ni, kamu kena kiralah nombor dengan nombor. So 2 times negative 2, kamu akan dapat negative 4. Then yang ini pula, kamu kira M, M di atas ada 2. So kita kena tengok di bawah, kalau ada kita cancel. So ada 1M, maksudnya kita cancel 1 lah. So maksudnya M ada 1 yang tinggal. Sekarang N. N ada 3. 1, 2, 3. Kita tengok di bawah ada berapa. N di bawah sini ada 1. So kamu cancel 1. Maksudnya di sini N ada 2. So N square. Dan sekarang P. P ada 2. P ada 2. Kita tengok di bawah P ada 1. Maksudnya P kamu cancel lah 1. Maksudnya P sudah ada. Tinggal 1 P sahaja. So ini adalah jawapan dia. Sebab yang di bawah ni kita sudah cancel semua. Tinggal yang ini pun tinggal 1. Macam ni. Tetapi dia sama jugalah. Kalau kamu buat macam ni, ini bermaksud negative 4 M N square P. Ini adalah jawapan dia. Boleh? Bolehkah? Boleh. Yang ini cikgu akan bagi kamu. Cikgu akan bagi nota yang cikgu buat tu. So latihan, cikgu mahu kamu try buat soalan page 54. Dengan yang lain. Cikgu sudah terangkan balik dengan kamu. So cikgu harap kamu boleh buat. So homework kamu page 54. Soalan question 1 until 6. So itu sahaja untuk hari ini. Thank you so much semua. Nanti cikgu bagi link kelas. Thank you. Thank you, cikgu. Alright, you're welcome. Okay.